بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الوافي بسم الله رب السماوات والأرض بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله رب العالمين الواحد الأحد القريب الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya hormati Imam dan Hilal Arisan Al-Talibasa Muslimin sidang Jumaat yang bermakna sekalian, alhamdulillah. Marilah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini dapat kita sama-sama bertazkirah, ingat di antara satu sama lain. Dan izinkan saya Allah sikit ilmu ini. Hari ini kita nak bincang tajuk konsep sabar menurut Al-Quran, dan iaitu akhlak sunnah ataupun akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, kalau kita lihat kesabaran ini ataupun kebanyakan perilaku ataupun kelakuan kita ataupun akhlak kita berkaitan dengan kesabaran ini, dia merujuk kepada dorongan semangat iman kita, dan juga satu lagi amal iman yang kita beramal dengannya. Contohnya difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr. Iaitu Allah sebut demi masa, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian, kecuali Allah sebut kecuali bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Maknanya beriman dan beramal dengan imannya tersebut. Jadi sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati sekalian, semangat iman ini perlu ada. Kita kena bersemangat tuan-tuan. Dalam apa juga ujian Allah Subhanahu Wa Taala ini, tak kira lah apa pun. Hari ini kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala masalah COVID-19. Ramai di kalangan kita yang jobless ataupun tidak ada pekerjaan, kena buang kerja, sukar untuk nak mencari nafkah, nak cari nafkah itu, nak membela diri dia ataupun menyara diri dia, sebagai menyara keluarga dia, sebagai contoh dalam konteks begitu. Jadi sebab itulah tak kira apa juga ujian yang Allah beri kepada kita ini, perlu ada semangat, itu penting. Baik, dorongan semangat ni tuan-tuan, perlu kita bina, perlu kita bangunkan dalam diri kita itu. Kita perlu lihat, kita rujuk Al-Quran, kita rujuk hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita rujuk akhlak Nabi. Bagaimana Nabi dalam keadaan apa juga tuan-tuan, Nabi ini orang yang cukup sabar. Begitu juga Nabi-Nabi, Rasul-Rasul sebelum kita sebagai contohnya dalam konteks itu. Jadi itulah sebabnya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang maksud iman, sebab dia berkait Ustaz sebut tadi berkait dengan sabar tadi, sebagai contoh, baginda menjawab, iman itu adalah kesabaran. Ingat tu, iman itu adalah kesabaran. Selalu kawan-kawan kita kata, selalu kita sebut perkataan ni, selalu orang sebut. Kita berhadapan dengan kematian, kita pergi jumpa, kita pergi ziarah kaum keluarga dia, kita kata apa? Banyak sabar. Betul tak? Kemalangan jalan raya sahabat-sahabat kita pergi ziarah di hospital, kita pun ucapkan banyak sabar. Contohnya dalam macam-macam lagi. Maknanya perkara yang selalu kita dengar ataupun kita praktikkan perkataan tersebut, perkataan itu. Tetapi adakah kita beramal dengannya? Ini persoalan. Sebab itulah Nabi menyebut tadi, iman itu adalah kesabaran,
Orang sering kata sabar separuh daripada iman, sabar separuh daripada iman sebagai contohnya. Kerana apa? Kerana sabar ini adalah inti kepada amal kebajikan yang bersumberkan daripada keimanan. Inti. Contohnya apa? Orang buat kuih koci ya. Kuih koci ni dibuat tepung pulut kan? Betul tak? Kuih koci. Tak tahulah, setengah orang kata onde-onde. Betul tak? Onde-onde ke kuih koci serupa belakang. Inti dia dibuat daripada kelapa dan juga gula merah. Agak-agak kalau intinya tak sedap, sedap tak kulit dia kita makan? Sudah pastilah tak sedap kan? Jadi sebab itulah kalau intinya itu sedap, karipak bagi bunyi. Kalau inti itu sedap, kulit dia pun sedap kita makan sebagai contohnya. Jadi sebab itulah inti itu kepada kebajikan. Maknanya segala apa yang kita lakukan. Maksud kebajikan apa dia? Banyaklah kalau kita sebut bagi orang yang bekerja, makna pekerjaan itu satu teras bagi dia untuk mendapatkan rezeki. Bagi contohnya, maknanya dengan apa? Dia bekerja dalam keadaan yang sabar bila diuji. Kadang-kadang tomah menomah antara satu sama lain. Kata mengata, umpat mengumpat dalam pejabat itu perkara biasa, tuan-tuan. Kalau kita tak tahan dengan kesabaran ni, tuan-tuan, kita cabut lari, tuan-tuan. Betul tak saya cakap? Kita lari, kita berhenti kerja, pergi cari kerja tempat lain. Pun ada juga benda yang sama. Sebab itulah mustahak bagi kita, kalau kita beramal dengan inti tadi, iaitu kesabaran tadi, nescaya kita akan beroleh kejayaan, tuan-tuan. Sebagai contohnya. Baik, bahkan tuan-tuan termasuk amalan utama yang paling penting. Contohnya bagi mereka-mereka yang mana pernah menunaikan fardu haji. Bayanglah tuan-tuan kalau tuan-tuan pernah mengejar fardu haji itu, nak wukuf di Arafah, tuan-tuan. Subhanallah. Ambil pengalaman orang-orang yang biasa pergi haji sebagai contoh, dengan panas terik sebagai contohnya, duduk dalam kemah sebagai contohnya. Nak pergi ke tandas pun beratur sebagai contoh, makan nasi bungkus sebagai contohnya. Itu contoh sebagai satu ujian. Sebab itulah salah satu daripada rukun. Maka orang yang menunaikan fardu haji itu antaranya wukuf, iaitu kita kena wukuf di Arafah sebagai contoh. Baik, menurut Al-Quran banyak menyentuh masalah kesabaran ini, antaranya ayat yang mengandungi anjuran Allah, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyuruh kita, Allah menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga diri kita supaya bersabar. Antaranya kalau kita lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 35 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fasbir kama sabara ulul azm minal rusul. Apa maksudnya? Maka bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya ulul azmi dari kalangan rasul-rasul. Sebagai contohnya. Di mana tuan-tuan muslimin yang sekalian, rasul-rasul termasuklah ulul azmi adalah para rasul yang mana mempunyai kesabaran yang tinggi. Kalau kita lihat, dalam menghadapi tentangan ataupun hinaan, cacian, cemuhan, siksaan daripada kaumnya ketika itu sebagai contohnya. Jadi pada ayat ini, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita, menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita bersabar seperti mana sabarnya nabi-nabi dan juga rasul-rasul sebagai contohnya. Itu didikan sebagai contohnya. Lihat Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam sebagai contohnya. Ketika menjalani dakwah dia, menjalani dakwah, contoh Nabi Nuh, Nabi Nuh pernah dipukul oleh kaumnya hingga apa? Tak sedarkan diri. Jadi kita pernah tak dipukul tak sedar diri? Ada, tapi sikit dia. Mungkin ada orang-orang tertentu terlibat dalam rombakan, berbagai sebagai contohnya, mungkin berlaku begitu.
Tapi jarang, orang kata jarang-jarang kita nak jumpa. Sebagai contohnya, Nabi Ibrahim dibakar oleh kaumnya. Nabi Ibrahim dibakar, tuan. Ya? Jadi maknanya Nabi Musa pula menghadapi masalah berbagai-bagai kesulitan dalam menjalankan dakwahnya. Nabi Musa sebagai contohnya. Ya? Dengan apa? Dengan Fir'aun sebagai contohnya. Nabi Musa sebagai itu. Dan terpaksa melakukan perjalanan yang jauh meninggalkan negerinya. Ya? Yang nak berhadapan dengan musuhnya iaitu Fir'aun dan Bani Israel. Ini sebagai contohnya dalam keadaan itu. Tuan-tuan muslimin sekalian, kalau tuan-tuan nak tahu siapa ni tuan-tuan, mudah ya tuan-tuan. Tuan-tuan balik rumah, tuan-tuan ambil 2-3 biji kacang hijau. Tak kisah kacang apa pun. Ataupun cili tu biji dia, ambil 2-3 belah biji dia tu. Tuan-tuan ambil polybag, plastik ke apa-apa. Tuan-tuan ambil tanah bakar. Tuan-tuan tabur ya atas tu. Tuh. Kemudian tuan-tuan tunggu ya. Sanggup tak tuan-tuan tunggu? Tentu ya. Tetapi bagi orang yang sabar ni tuan-tuan, dia tetap sabar. Menunggu apa? Menunggu hasil dia. Bila dia bertunas, tuan-tuan kena siram air, tuan-tuan kena baja. Sebagai contohnya, ya, nak bagi buah lebat macam mana, berdaun lebat macam mana sebagai contohnya. Begitulah sampai tuan-tuan menerima hasilnya. Itu tanda. Nampak jangka masa tu tuan-tuan bukannya pendek. Ya, tapi tuan-tuan cuba kaji tengok. Bagi orang yang biasa menanam, dia tahu tuan-tuan dalam konteks itu sebagai itu. Ya, jadi sebab itulah orang-orang yang bertani ini satu sunnah. Ya. Kita berjaya dengan pertanian tuan-tuan. Tanpa pertanian kita tak dapat hidup. Iaitu salah satu sumber makanan kita sebagai contohnya dalam konteks itu. Dan di ayat yang lain tuan-tuan, Allah memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya bersabar seperti hamba-hambanya lain. Antaranya dalam surah Al-Qalam ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut. Fa sahibil hut iz nada wa huwa al-maqzum. Maka bersabarlah, kata Allah, menurut hukum Tuhan, dan janganlah engkau bersikap seperti orang-orang yang telah ditelan oleh ikan. Ingatlah kisahnya ketika dia berdoa merayu dengan keadaan sesak, terkurung dalam perut ikan. Tuan-tuan ingat kan? Bila sebut ikan ni apa dia? Nabi apa? Nabi apa? Yang duduk dalam perut ikan paus, ditelan oleh ikan paus. Nabi apa? Nabi Allah Yunus alaihi salam. Itu dia dalam konteks itu. Tetapi sabar dia. Sambil apa? Nampak. Dia sabar bukan saja sabar tuan-tuan. Dia sabar, dia berzikir. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Doa Zunnun. Doa Zunnun ini ya tasbih Nabi Allah Yunus alaihi salam semasa beliau berada dalam perut ikan paus. Yang selalu kita amalkan benda tu, tapi kita mungkin tak dapat menghadam dia punya makna dan juga maksud ataupun menjiwai makna dia tu. Ataupun zikir yang kita lapaskan. Antaranya berbunyi apa? La ilaha illa anta. Nampak tak? Ini dia tuan-tuan, tauhid di situ. La ilaha illa anta subhanaka ini. Tidak ada lain dah. Hanya dia, iaitu Allah, anta. Maha suci Allah, subhanaka ini. Kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku ni orang yang zalim. Berani cakap diri tuan-tuan zalim. Tapi Nabi Allah Yunus alaihissalam menyebut diri dia zalim. Nampak tak? Dia merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu taala dalam menunjukkan, meletakkan kesabaran yang tinggi yakni keimanan dia sebagai contoh dalam konteks itu. Jadi sebab itulah dalam masalah apa juga yang tuan-tuan hadapi, termasuk ustaz sendiri juga dalam masalah COVID-19 tuan-tuan, cuba banyak-banyak berzikir. Tak ada duit, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tuan-tuan, hati tak tenang, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Banyak-banyak kali lah, tapi hadamkan makna dia. Perhatikan dan beriman dengan makna dan juga maksudnya itu tuan-tuan.
Aku ni zalim, aku ni orang yang zalim, aku ni orang yang zalim, aku ni orang yang zalim. InsyaAllah tuan-tuan, satu hari tuan-tuan Allah akan buka jalan tuan-tuan. Berbeza dengan orang lain. Berbeza dengan orang lain. Ini kita sendiri tuan-tuan. Orang lain tak dapat kecuali kita yang dapat. Dengan beramal. Ini cara dia sebagai contohnya, iaitu dengan melalui zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebab Allah peringatkan dalam surah Al-Qalam ayat 48 tuan-tuan. Yang dimaksudkan dengan orang yang berada dalam perut ikan Yunus iaitu Nabi Allah Yunus AS, yang mana baginda Nabi Allah Yunus ini marah kepada kaum dia. Nampak tak? Marah. Maksud marah, tak sabarlah. Nampak Allah lihat di situ ya. Marah itu tak sabar. Salah satu dia orang yang banyak marah. Ya? Antara makna yang tersirat yang dapat diambil daripada ayat ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang keluh kesah. Tuan-tuan tahu tak keluh kesah apa dia? Dia merungut. Orang KL panggil merungut. Bila lagi lah PKP ni nak habis. Letih dah, nak pergi sana rock block, nak pergi sini rock block, nak pergi sini, nak pergi solat pun tuan-tuan, ramai yang berumah tuan-tuan. Nak pergi solat, nak kena pakai, nak kena ikut SOP, nak kena bawa sejadah, nak kena pakai mask, pakai contohnya. Ramai orang yang berumah. Ada setengah masjid yang zon merah tak dapat masuk masjid, pakai contohnya. Dalam hal itu, maknanya dia keluh kesah. Ustaz nak tanya tuan-tuan, kepada diri Ustaz dan tuan-tuan, agak-agak kita keluh kesah ni kepada siapa? Kepada siapa yang kita keluh kesah? Sebenarnya tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, kita keluh kesah kepada Allah Subhanahu taala, bukan kepada MKN. Sebenarnya hakikat yang sebenarnya kita keluh kesah kepada Allah Subhanahu taala. Ya, bila ada di situ kita merungut, sedangkan itu adalah takdir Allah Subhanahu taala. Ya, COVID-19 takdir Allah, penyakit ini adalah takdir Allah, penyakit itu adalah takdir Allah Subhanahu taala. Ya, kesembuhan itu juga milik Allah Subhanahu taala, bukan kita tuan. Bukan kita tuan. Itu nak kena faham. Ini nak kena faham tuan. Ya, bukan apa. Dikhawatiri bagi mereka-mereka yang keluh kesah itu, takut dia tergolong dalam golongan yang melakukan perkara syirik, yakni menyekutukan Allah Subhanahu taala, na'udzubillah wa'iyaz. Dia melakukan perkara syirik. Sebab itulah bila mana ada rungutan-rungutan itu, jadi Allah Subhanahu taala dia tak bagi kita doa, dia tak bagi itu. Padahal ramai yang berdoa kan? Ramai yang berdoa. Tapi oleh kerana sedikit ya tuan-tuan keluh kesah. Ya, keluh kesah. Jadi sebab itulah kita dilarang, dalam ayat ini dilarang daripada kita keluh kesah ataupun marah ketika diuji oleh Allah Subhanahu taala dalam apa juga ujian. Ya, begitulah tuan-tuan. Kalaulah ya hal ini dilakukan, maka ya kita akan mendapat apa? Melalui ujian tersebut tuan-tuan dengan tenang. Ya, dan beroleh ketenangan rohani dan juga jasmani tuan-tuan dalam konteks itu. Itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, dalam ayat yang lain memberi petunjuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kita, iaitu melalui firman Allah Subhanahu taala dalam surah Al-Muzammil ayat 10. Ya, Al-Muzammil ayat 10 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasbir 'ala ma yaqulu nawahjuhum hajran jamila. Yang bermaksud, dan sabarlah terhadap apa yang dikatakan oleh mereka yang menentang kamu, dan jauhkanlah diri kamu daripada mereka dengan cara yang baik. Tadi Ustaz sentuh tadi ya. Kita bekerja tuan-tuan dalam situasi apa sekalipun sebagai dunia, ya. Orang yang mencemuh kita, orang yang memfitnah kita tuan-tuan banyak berlaku dalam masyarakat kita, terutama masyarakat Melayu ni tuan-tuan. Masyarakat Melayu ni tuan-tuan. Baru-baru ni Ustaz dapat panggilan. Tak baru dah tuan-tuan. Saya rasa hampir sebulan dia duk tunggu Ustaz pergi tu. Area di sini juga, kawasan-kawasan setapak tuan-tuan. Saya meleleh air mata tuan-tuan bila saya duduk di Segamat Johor tuan-tuan. Saya dah berulang alik Segamat Johor buat ladang tuan-tuan. Dalam PKP ni saya buat ladang. Seorang kakak
Dia meniaga nasi lemak tuan-tuan. Dia ambil gambar tunjuk tu macam-macam kuih nasi lemak tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkanlah berdiri pacak di situ berniaga daripada pagi tuan-tuan sampai tengah hari. Nasi lemak sebungkus dia laku. Sedangkan dia telah bangun pukul 4 pagi buat sambalnya, masak nasinya, ya, begitu begini tuan-tuan dengan buat kuih. Satu hari tuan-tuan sebungkus. Dulu okey. Dulu okey. Ya, sebagai itu. Sebab apa? Adalah sesuatu yang mana tak kena pada gerai dia tu. Biasalah kita ni orang Melayu ni tuan-tuan, dengki berdengki antara satu sama lain. Jadi saya beritahu Kak sabar banyak-banyak Kak. Ini ujian Allah SWT. Tak adalah susah dalam PKP ni. Ya, satu hari sebungkus. Tapi dia tetap buat. Saya beritahu dia, Kak jangan berhenti, Kak teruskan insya-Allah. Ustaz ada masa Ustaz akan singgah nak jenguk apa masalah dia. InsyaAllah kot sehari lepas Jumaat kebetulan saya ada kuliah di sini, saya akan singgah lah kat kedai dia sebagai itu pun. Ini dia tuan-tuan dalam keadaan itu. Jadi itu dan insyaAllah dengan izin Allah SWT diperintahkan kita ini, orang yang menentang kita ini, kita mana kita doa dia. Ini salah satu daripadanya tuan-tuan. Ramai orang bertanya, Ustaz macam mana lah, baru-baru ni pun ada orang call, mesej Ustaz, macam mana lah kita ni nak kata nak tenangkan jiwa kita. Kerana apa? Kita duk ingat orang yang cemuh kita, kita duk ingat orang yang fitnah kita tuan-tuan, orang yang menzalimi kita. Macam mana kita nak tenang tuan-tuan? Duk ingat. Senang je tuan-tuan. Kita doakan kebaikan kepada mereka-mereka itu. Doakan, ya Allah, bukalah keimanan dia, lapangkanlah dada dia supaya dia kembali kepada iman, amal, dan begitu cara dia. Tapi jangan kita doa keburukan padanya. Kalau kita doa keburukan, tak jadi orang yang tenang. Kita tak tenang. Kita ingat malam tak boleh tidur tuan-tuan. Malam tak boleh tidur. Kalau tak percaya tuan-tuan buat. Ya, kalau tak betul lah kata ustaz lah. Ya. Sebab tu ni sunnah Nabi ataupun akhlak Nabi. Nabi suruh kita doakan. Mungkin hari tu dia buat tu dia tak terbuka iman dia lagi. Tak terbuka lagi. Ya. Jadi kita dalam keadaan kesabaran ni, kita kena doa banyak-banyak. Ya, orang yang zalim kita, orang yang fitnah kita, doa kebaikan bagi mereka. Insya-Allah hati kita menjadi orang yang tenang. Ini sunnah. Ini akhlak yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hal. Kalau kita lihat dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi contoh, ya. Baik, itu nombor 3. Nombor 4, kita rujuk lagi satu ayat surah Al-Insan ayat 23 sampai 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran kepada kamu dengan beransur-ansur. Dalam kata kita, fasbik li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafura. Maka hendaklah engkau bersabar, menerima hukum Tuhanmu, dan jangan engkau menurut orang-orang yang berdosa di antara mereka atau orang-orang yang ingkar. Tadi Ustaz buat cerita tadi kan. Contohnya persoalan tadilah mendoakan orang yang menzalimi kita, orang yang fitnah kita tuan-tuan. Tapi jangan kita sama-sama duduk dalam diri dia. Dia fitnah kita, dia umpat kita. Kita pula nak umpat dia balik, sama je. Tak jauh beza dia antara yang baik dan yang jahat, sama je. Tapi kalau kita, dia buat perkara buruk, kita buat perkara baik, maka kita akan jadi baik. Pernah saya teringat dalam satu riwayat, seorang sahabat ni datang bertemu dengan Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, ada 2 orang. Satu orang ni dia baik, satu orang ni dia jahat. Dua-dua bergaduh, dua-dua ada senjata. Dia tanya kepada Rasulullah, yang mana masuk syurga, yang mana masuk neraka? Kata Nabi apa? Dua-dua masuk neraka. Nampak tak? Sebab apa? Sahabat bertanya, sebab apa? Kerana dua-dua tu dia bergaduh. Bila bergaduh, dia jadi baik ke jadi jahat? Tengok dalam hal itu sebagainya. Mesti salah seorang daripada cedera ataupun mati dah. Oleh kerana bergaduh saja sebagai itu. Jadi sebab kita jangan cari jalan pergaduhan.
Jangan bergaduh. Biarlah orang nak kata apa, biarlah orang nak buat apa pada kita, kita banyak-banyak berdoa tuan-tuan. Sebab apa? Sebab hidayah ini tuan-tuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Seseorang itu ataupun orang lain hanya mampu bagi nasihat ataupun kita ambil buah fikiran dia, pandangan dia nak buat macam mana. Tetapi hidayah ataupun penyelesaian ataupun takdir itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala-galanya tuan-tuan. Segala-galanya tuan-tuan. Jadi sebab itu paksi kita tuan-tuan, jangan lupa Allah. Ini dia tuan-tuan. Ingat Allah selalu. Tak kira apa. Dalam konteks itu. Jadi sebab itulah, kalau kita selalu duduk dalam diri kita, kita faham konsep tadi, iaitu apa dia? Konsep keimanan tadi. Contohnya diuji oleh Allah SWT, bagaimana orang yang nak letak diri dalam konteks keimanan. Dia faham apa petunjuk dalam Al-Quran. Petunjuk Al-Quran sebagai contoh. Itu penting bagi kita sebagai contoh. Jadi sebab itulah, dalam ayat ini, dalam surah Al-Insan tadi disebut, hendaklah engkau bersabar menerima hukum Tuhanmu. Sebenarnya kita diuji ni sebab Allah sayang kepada kita tuan-tuan. Itu nak kena faham Di rakyat Malaysia ni tuan-tuan, ada di kalangan kita kena COVID-19. Ada yang kena kuarantin, ada yang tak kena kuarantin. Alhamdulillah tuan-tuan dalam hal itu. Tetapi sama je kita. Berjaga-jaga kena ada juga dalam diri kita. Sentiasa berjaga-jaga, sentiasa berwaspada. Bagi contohnya, itu perlu ada dalam kita, iaitu dalam konteks kesabaran itu Dan jangan engkau menurut orang-orang yang berdosa. Jangan kita ikut orang-orang berdosa. Jadi maksudnya dalam ayat ini di mana Nabi Muhammad SAW diperintah, termasuk kita diperintah supaya tetap bersabar. Tetap sabar. Tak apalah, insya-Allah. Doa banyak-banyak. Tak lama lagi habislah PKP bagi contohnya. Dah daftar sinar KWSP pun sabarlah. Bulan 1 baru result keluar dah. Baru dia masuk, sabar tu. Sambil tu kita nak ingatkan di ustaz dan tuan-tuan. Memang kita dapat 10,000. Tapi pergunakan sebaik mungkin tuan-tuan. Pergunakan sebaik mungkin. Itu rahmat Allah. Allah bagi kita, bagi orang yang kata KWSP. Apa tak? Dapat keluar tu kita doa lah. Dulu katanya dapat 5,000 je. Itu bukan peringkat. Kita doa lagi tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan. Kerajaan kita bagi peluang kepada kita dapat 10,000 tuan-tuan. Walaupun beberapa peringkat itu tak ada masalah. Tapi pokoknya tuan-tuan, ada rezeki kita bagi mereka yang bersabar. Sabar sikit. Sabar sikit pakai contohnya Dan congok elok. Maksimumkan dapat 10,000 itu apa keperluan yang penting sekali yang kita nak lakukan tuan-tuan. Jangan orang kata sia-siakan duit tersebut. Terutama bagi orang yang mereka yang berkeluarga, yang baru nak hidup, baru anak seorang, anak dua. Ini ustaz selalu duduk kaunseling mereka ni. Bergaduh suami isteri sebab masalah bila mana diuji oleh Allah SWT ini, masing-masing tak cukup duit tuan-tuan. Berperang. Rumah tangga sebagai contohnya. Dalam konteks. Jadi maknanya tuan-tuan muslimin yang sekalian, kita biar beransur-ansur. Perkataan beransur-ansur itu adalah sabar tuan-tuan. Kerana turunnya ayat ini adalah berdasarkan pengetahuan dan kebajikan ataupun kebijaksanaan Allah Subhanahu Taala semata-mata. Diselaraskan dengan kemasalahan serta disesuaikan dengan keperluan. Pada turun ayat ini tuan-tuan, kita lah bagi menyelesaikan kemasalahan manusia, bagi menyelesaikan hidup kita pada hari ini. Contohnya, orang yang menunggu bila dah nak habis PKP, bila nak habis tuan-tuan dalam konteks itu banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa. Jangan lupa tuan kita kerana kita memanglah risau. Semua orang risau, termasuk ustaz risau itu, risau ini apabila diuji dengan ujian-ujian dia dalam konteks itu nak pula kita tengok peratusan hari-hari makin naik. Kita risau, semua orang risau tuan-tuan. Tapi biarlah kita risau kita itu, kita duduk dalam keadaan yang bersabar
dan tidak boleh kita rasa lemah fizikal maupun psikologi. Rohani kita, jasmani kita jangan lemah, kena bersemangat. Kalau tuan-tuan lemah, tak jadi buat apa. Tengok bagi orang-orang yang kena buang kerja ni tuan-tuan, bagi contohnya kan, orang yang kena buang kerja ni, ya, terlibat Allah ya, dalam konteks itu. Jadi maknanya kita semangat balik. Apa semangat dia? Cari ruang-ruang ikhtiar-ikhtiar yang boleh mendatangkan rezeki banyak tuan-tuan. Ya. Tanah orang Melayu kita ni banyak, tapi jarang orang manfaatkan. Tidak mahu Ustaz cakap. Kita depan Ustaz ni, tanah ni beribu ekar, seorang-seorang berekar-ekar. Tapi adakah kita memaksimumkan dia? Adakah kita usahakan dia? Sebagai contohnya, walaupun lambat tuan-tuan, tetapi dia mendatangkan hasil yang lumayan tuan-tuan. Balik cuba juga jenguk geran-geran yang ada tu. Tuan-tuan dah tua, contoh, tuan-tuan tak dapat nak usahakan, tuan-tuan cari kawan-kawan yang muda-muda, pakat-pakat joint venture sama-sama, usahakan tanah. Jangan kita biarkan. Ini nak bangunkan ekonomi orang Islam dalam keadaan sekarang, tuan-tuan. Ya, minta maaf saya nak beritahu tuan-tuan, saya daripada kecil memang tanam pisang, menurut kitab tanam macam-macam, tuan-tuan. Ya. Hari ini pun sama juga pakai contohnya, ya. Saya berulang alik ke Johor, tuan-tuan, Segamat Johor, ladang saya share dengan kawan saya 15 ekar. Saya perhati tengok tuan-tuan, orang Cina yang rebut peluang tanah orang Melayu. Tanam musang king, tanam sawit, tanam serai, tanam macam-macam tanam pisang tuan-tuan. Tanam 50. Tuan-tuan tahu tak, daun 50 sekilo berapa? Sekilo RM10 tuan-tuan. Serai tuan-tuan tahu tak berapa sekilo? Tolak saja RM3.8 ataupun RM4 tuan-tuan. Pisang RM3 lebih. Satu tandan 40 kilo, 35 kilo, 30 kilo. Tapi nak kena belajar macam mana tanam pisang, nampak tak? Sayang tuan-tuan tinggal tanah tersebut. Sayang. Orang bangsa lain ambil peluang tuan-tuan. Orang Melayu kita, minta maaf saya cakap, sepanjang perjalanan saya di sana, pagi-pagi naik basikal, ada pencin, naik basikal pergi ke Gunung Ledang jalan. Orang Cina bawa hailak pergi kebun, pukul 7.30 sampai kat kebun. Kita kena bangun ekonomi Islam. Ya, saya beritahu ya. Cari peluang-peluang yang ada ini, kita bangunkan ekonomi kita satu. Sebab apa kita memerlukan tanaman untuk kita menyara hidup keluarga ataupun membantu ekonomi Islam lah. Bukan untuk kita, tapi untuk ummah, masyarakat Islam keseluruhan sebagai contoh. Ini sebab tu kita kena sabar dalam buat apa juga sebagai contoh. Baik, yang kelima, Allah memerintahkan kita supaya berlaku adil ketika membalas penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang lain. Ini kena lihat, kena ada hikmah, iaitu dengan sifat kesabaran kita kalau kita nak balas kejahatan. Allah sebut dalam surah An-Nahl ayat 126, 127. Maksudnya, dan jika kamu membalas kejahatan, maka hendaklah kamu membalas dengan kejahatan yang sama seperti mana yang telah ditimpakan kepada kamu, dan jika kamu bersabar, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah lebih baik daripada orang-orang yang sabar. Nampak cantik tak? Dalam tadi Ustaz tadi cerita tadi, jangan balas, maknanya sabar, banyak-banyak berdoa sebagainya. Dalam dan sabarlah kata Allah, dan tiadalah kesabaranmu melainkan dengan pertolongan Allah, dan jangan engkau berduka cita terhadap kedegilan mereka. Ini satu lagi, ramai orang putus asa. Di mana-mana dia doa tak dapat. Dia doa banyaklah, buat itu, buat ini. Kadang-kadang dia minta kat Ustaz, bagi ayat Quran Ustaz. Macam mana lah nak lembut hati anak saya ni, degil sangat. Saya dah buat tiap-tiap malam Ustaz. Tapi duk macam tu juga Ustaz. Allah sebut apa? Dan sabarlah, dan tiadalah kesabaranmu melainkan dengan pertolongan Allah.
Macam mana nak dapat pertolongan Allah? Ya. Dan jangan engkau berduka cita terhadap kedegilan mereka. Ni Allah sebut. Jangan kita duka cita. Jangan kita frus. Anak kita jadi begitu. Begitu begini sebagai contohnya. Dan jangan engkau bersempitkan dada disebabkan tipu daya yang mereka lakukan. Juga. Jadi maknanya Allah perintahkan kita ini, jangan kita sempitkan dada kita, kita lapangkan dada dia. Macam mana nak lapangkan dada kita? Iaitu kita banyak-banyak jadi orang yang sabar. Jadi insya-Allah tuan muslimin yang sekalian, ya, itulah sebuah sikit, ya, iaitu konsep kesabaran yang dibincangkan dalam Al-Quran, iaitu akhlak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah moga-moga kita dapat mendidik, ya, saya sendiri dan tuan-tuan, ya, kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'an 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yassir umurana ya Allah. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysir kulli 'asi 'alaika yassir. Allahumma tammim bi khair. Allahumma tammim bi khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.